Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Korang pernah dengar tak pepatah manusia bertopengkan syaitan? Orang kalau dah buat jahat, dia tak kira tau laki ke, perempuan ke, tua ataupun muda. Yang seram tu kan, diorang ni sembunyi di sebalik kebaikan yang diorang buat dekat komuniti. Sebab itulah susah orang nak tahu. Untuk story kali ni, ada satu kes dekat luar negara tentang seorang nenek yang dermawan yang banyak mencurahkan bakti di dekat masyarakat. Tapi sebenarnya dia telah simpan seramai 9 orang di halaman rumah dia. Maksudnya dekat rumah dia tu ada kubur guys. Dia ni juga dihormati dalam komuniti dia sebabnya dia ni ada rumah tumpangan untuk orang-orang homeless tinggal dekat situ. Tapi disebab perbuatan dia yang baik tu, sebenarnya ada kegiatan gelap yang dia buat dan ramai yang tak tahu. Jadi macam mana cerita dia? So without wasting any time, let's get started. Kisah ni tentang seorang nenek yang bernama Dorothea Puente yang lahir pada tahun 1929 di California. Kalau kita tengok gambar dia ni kan, kita akan nampak dia macam seorang nenek yang sweet dan penyayang. Tapi itulah, rupa luaran dia tak mampu menafikan yang dia ni dah pun bunuh seramai 9 orang dalam rumah dia sendiri di California sekitar tahun 1980-an. Kisah Dorothea ni sebenarnya ada dokumentari dekat Netflix, tapi Nina tak pastilah sekarang ni ada ke tak lagi. Tapi kalau korang nak lagi mendalam tentang kes ni, korang boleh pergi tengok tau. Cerita dia memang best. Antara tahun 1982 dengan tahun 1998, warga emas dan juga homeless ni telah tinggal dekat rumah kebajikan Dorothea. So diorang ni kan tak tahu tau, ada di antara diorang ni telah diracun dan dicekik, kemudian dikuburkan dekat laman rumah Dorothea sendiri. Dia buat macam tu sebabnya Dorothea ni nak duit insurans keselamatan penghuni yang tinggal dekat rumah dia. Tak sure lah dekat luar negara ni diorang punya law macam mana. Maybe homeless yang dijaga ni dapat allowance code daripada government ke apa, Nina tak sure. Selama bertahun-tahun, kehilangan golongan tadi ni langsung tak disedari sebabnya diorang ni adalah golongan yang tak, orang kata apa, golongan yang tak penting dalam masyarakat. Jadi siapa Dorothea ni yang sebenarnya? Nina akan cerita dekat korang sedikit lah tentang latar belakang Dorothea sebelum kita continue kepada apa yang dia dah buat. Dorothea ni sebenarnya adalah anak ke-6 daripada 7 orang adik-beradik. Family dia memang besar, tapi dia membesar dalam keadaan yang tak okey dan selalu diabaikan. Masa dia umur 8 tahun, ayah dia meninggal disebabkan batuk kering. So tinggallah mak dia seorang yang nak kena besarkan anak-anak dia yang seramai 7 orang. Bila mental pun tak stabil, duit tak cukup, nak makan pula ramai. So mak dia ni menjadi agak agresif sikit. Mak dia selalu minum arak, mabuk-mabuk. Lepas tu anak-anak dia orang ni lah jadi mangsa pukulan dia. Kemudian Dorothea dengan adik-beradik dia pun telah berpisah dan diorang ni bawa haluan masing-masing. Ada yang dijaga oleh mak saudara dan ada jugalah yang telah dihantar ke rumah kebajikan. Dorothea mula mencari rezeki sendiri pada usia 16 tahun dengan cara menjual diri dia. Tak lama lepas tu dia telah berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Fred dan diorang telah berkahwin pada tahun 1945. Tapi diorang ni kahwin kejap je, dalam 3 tahun kemudian diorang bercerai. Hasil perkahwinan tu diorang dapat 2 orang anak. Tapi anak-anak dia, Dorothea ni dia tak jaga tau. Yang seorang tu dihantar ke rumah saudara dia untuk dijaga dan seorang lagi tu dihantar kepada keluarga angkat. Selepas dia bercerai dengan suami dia pada tahun 1948 tu, dia pun pergilah membawa diri dan mula menjual tubuh dia balik. Kali ni dia mula membuat jenayah buat kali pertama, iaitu dia memasukkan cek dan kemudian ditangkap dan telah dipenjarakan selama 4 bulan. So lepas dia dah keluar daripada penjara tu, dia pun berhijrahlah ke tempat yang baru iaitu Sacramento di California juga. Kemudian dia telah berkahwin pula dengan lelaki yang kedua yang bernama Roberto pada tahun 1968, tapi 6 bulan kemudian diorang ni bercerai. And then dia berkahwin pula dengan lelaki lain yang bernama Pedro, tapi kali ni dia punya tempoh perkahwinan tu lagi singkat guys. Dia kahwin minggu ni, minggu depan tu dia dah bercerai dah. So seminggu je tempoh perkahwinan diorang berdua. Sampailah pada tahun 1970, Dorothea ni telah decide untuk buka rumah tumpangan dia yang pertama. So biasanya yang tinggal dekat rumah Dorothea ni ada macam-macam jenis, antaranya macam gelandangan, warga emas, pesakit mental, penagih dadak dan juga arak. So penghuni-penghuni rumah dia ni dihantar oleh social worker untuk tinggal dekat rumah Dorothea untuk dijaga. Di sebalik rumah tadi, Dorothea telah pun memulakan agenda jahat dia. Pada tahun 1980, dia kantoi telah cucuk dia punya penghuni rumah tu dan dia masukkan dadah yang membuatkan mangsa dia ni jadi tak boleh nak bergerak. So pada masa inilah dia telah merompak barang-barang mangsa tu. And then pada tahun 1982 dia telah ditangkap atas tuduhan mencuri barang-barang mangsa dia. Dan kemudian dia telah bebas daripada penjara 3 tahun kemudian. So doktor telah sahkan yang Dorothea ni sebenarnya ada masalah mental macam skizofrenia. So dia ni kena dipantau dengan lagi teliti. Bukan tu je, dia juga telah dilarang untuk membuka rumah tumpangan lagi. Tapi Dorothea ni tak kisah pun, dia buka juga rumah tumpangan dia yang kedua. Even rumah dia yang kedua
kedua ni pernah diserbu oleh polis, tapi polis tak tahan dia. Sebabnya si Dorothea ni dia pandai mengayat tau polis tu. Dia kata dia buat semua ni untuk kebaikan, so dia tak langgar pun parole. Jadi bermula rumah dia yang kedua ni lah, dia telah menerima gelandangan sebagai penghuni kat rumah dia. Semuanya berjalan dengan sangat sempurna sehinggalah pada tahun 1988. Masa tu ada seorang homeless yang telah tinggal dekat rumah Dorothea ni telah hilang secara misteri yang bernama Alvaro. Ada salah seorang social worker ni pelik, kenapa Alvaro ni boleh hilang tiba-tiba? Dan social worker ni memang rapat gila dengan Alvaro. Dia lah yang ambil peduli pasal Alvaro. So social worker tadi tu bernama Judy. Judy ni lah yang bawa Alvaro tu tinggal dekat situ. Sebabnya kawan dia kata dekat Judy, rumah tumpangan ni review dia baik-baik je. Bila Judy pergi rumah Dorothea nak jumpa dengan Alvaro, tapi Dorothea kata Judy tak ada dekat sini, dia pergi bercuti berjalan-jalan. Yang membuatkan Judy ni macam pelik dan syak dekat Dorothea ni. Dia fikir sebab Alvaro ni dia ada penyakit mental, dia ada masalah mental. So tak mungkin dia pergi bercuti bersia-sia seorang diri dengan orang yang dia tak kenal. Lepas tu Judy pun buatlah report polis mengatakan Alvaro ni hilang. Polis pun datanglah ke rumah Dorothea ni untuk membuat siasatan. Dorothea ni pun nak jagalah periuk nasi dia. So dia pun create lah cerita palsu untuk bagi polis ni percaya. Dan ada penghuni kat situ pun backup Dorothea juga. Bila polis dah percaya, dia orang pun nak keluar lah daripada rumah Dorothea sebab nampak macam okey je kan. Alasan daripada Dorothea ni nampak macam munasabah. Masa dia orang nak keluar tu, si penghuni yang backup Dorothea tu selit satu kertas dekat tangan polis. Dalam kertas tu dia tulis, dia paksa saya tipu korang. Lepas polis dah baca surat tu, dia orang pun datang ke rumah Dorothea sekali lagi untuk geledah rumah dia pula. Tapi semuanya okey tau, tak ada apa-apa suspicious. Sampailah polis decide untuk gali laman rumah dia. So Dorothea pun macam dah kenapa pula kan nak gali laman rumah saya. Polis pun cakap lah yang Judy tak akan puas hati selagi Alvaro ni tak dijumpai. Jadi nak tak nak Dorothea terpaksalah bagi juga. Dan yang mengejutkan, hasil daripada galian polis tu, diorang ni dah jumpa beberapa jasad manusia. Tapi dah reput lah, dah jumpa tulang manusia. Bukan jasad Alvaro je yang dekat situ tau, tapi termasuklah beberapa penghuni yang lain. Masa polis tengah buat proses menggali tu kan, Doro ni jumpalah polis tu. Dia kata, boleh tak saya nak keluar kejap beli kopi? And then polis kata, okey lah, pergilah. And then diorang pun teruslah menggali. Tapi rupa-rupanya Dorothea ni telah plan untuk melarikan diri, dan dia telah melarikan diri dia sampailah ke Los Angeles. Selama 5 hari ni polis cuba untuk track dia kat mana Dorothea ni telah lari, dan akhirnya polis dapat track yang dia ni berada di Los Angeles. Itu pun bila ada seorang lelaki dekat bar ni yang cam muka Dorothea masa keluar TV. Kemudian Dorothea ni telah dituduh membunuh 7 orang penghuni, termasuklah si Alvaro tadi. Dia juga telah dituduh membunuh 2 orang lagi tau, yang bernama Ruth Monroe dan juga Everson sebelum tu. Dulu ni Ruth Monroe ni dia pernah buka sebuah kedai makan, and then dia macam share partner lah dengan Dorothea ni. So tak lama lepas kedai tu beroperasi, kedai tu terpaksa ditutup. Lepas tu pada tahun 1982, Ruth Monroe ni pindah masuk tinggal dekat rumah Dorothea tadi, and then dia telah disahkan meninggal disebabkan overdose dadah. Bila polis datang ke rumah Dorothea untuk siasat punca kematian si Ruth Monroe ni, jadi Dorothea ni pun create lah cerita. Dia kata sebenarnya yang Ruth Monroe ni ataupun kawan dia tu depressed sebab lelaki dia ni ada masalah ataupun penyakit kritikal, dan lepas tu kedai pula kena tutup. So dia tertekan, and then dia end up tamatkan hidup dia. Jadi polis pun menganggaplah kes tu tak ada kaitan dengan jenayah dan kes close. Everson tu pula adalah bekas tunang Dorothea yang get back balik dengan dia. Dorothea ni pun katalah dekat ex tunang dia tu kan, dia kata dia dah berubah, dia dah insaf lepas dia dah keluar daripada penjara. Sampailah Everson ni percaya dekat dia dan pindah untuk tinggal bersama-sama dengan Dorothea. Tapi pada tahun 1986, ada seorang nelayan ni nampak ada satu kotak kayu yang besar, dan dia rasa tu kotak macam keranda tau. Dia pun beritahulah dekat pihak polis. Polis datang dan cek, dan dalam tu ada jasad Everson yang dah pun reput teruk. Punca kematian dia susah nak dibuat sebab dia punya keadaan tu memang dah reput dah. Seramai 130 orang saksi telah dipanggil untuk bagi keterangan diorang ni dekat mahkamah. Jadi apa Dorothea ni telah buat sebelum mangsa-mangsa dia tu telah ditanam? So yang pertama sekali, dia akan bagi mangsa-mangsa dia ni ubat tidur, and then diorang ni akan dicekik. Lepas tu dia akan upahlah seorang banduan ni untuk tanam mangsa-mangsa dia tadi dekat halaman rumah dia. So tujuan dia buat macam tu sebabnya dia nak ambil duit sosial keselamatan diorang ni lah, dan dengan cara tu lah dia boleh jadi kaya macam tu. So dia target homeless ataupun orang-orang yang ada masalah ketagihan ni, sebabnya diorang ni memang tak penting dalam masyarakat. Kalau diorang tak ada pun, orang tak kisah, orang tak tahu pun. Kemudian pada tahun 1993, Dorothea telah disahkan bersalah dan telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Tapi kan sebenarnya Dorothea ni tak pernah mengaku dia kata dia salah. Dorothea kata dia dah jaga diorang tu dengan baik tau. Dia dah bagi diorang ni makan 3 kali sehari. Lepas tu ada yang dihantar dekat rumah dia tu sakit, tapi bila duduk bawah jagaan dia, diorang ni sihat. So dia kata saya tak buat benda salah pun. Akhirnya pada 27 Mac tahun 2011, Dorothea ni telah meninggal di dalam penjara disebabkan sakit tua.
Okay guys, apa pendapat korang tentang kisah nenek yang psycho macam ni? Memang hebat jugalah sebab dia target orang yang homeless, sebab diorang ni yelah tak penting kan dalam masyarakat. Jadi kalau diorang tak ada pun, kalau hilang secara misteri pun orang tak cari. Sebab apa? Sebab diorang tak ada family, tak ada kawan-kawan, hidup sorang-sorang. Sebab itulah dia target mangsa dia macam tu untuk rompak diorang ni. Hai, nenek yang nampak sweet-sweet macam ni pun gila rupanya. Seram guys. Okay guys, that's it for today. Dan Nina harap korang suka dengan video yang Nina kongsikan pada hari ni. Kalau korang suka dengan video Nina, jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification, tanda korang support channel ni. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.